Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua pelajar pertanian kelas 5H. Okey, hari ini kita sambung PDPR kita. Okey, cikgu harap semua dapat dengar rakaman cikgu ni untuk kita sama-sama habiskan silibus. Okey, dah tak lama dah. Okey, sekarang kita dah 2.3. Okey, awak habis silibus 2.5. Okey, lagi 2 subtopik. So, awak habis silibus dan kita teruskan dengan membuat ulang kaji untuk SPM. Okey. Okey, hari ini 2.3.2 iaitu kaedah penyimpanan hasil tuaian. Okey, penyimpanan tanaman sayur-sayuran. Okey, apa proses yang kita perlu lakukan untuk pastikan penyimpanan tanaman sayur-sayuran awak ni dalam keadaan yang baik, supaya tanaman sayur-sayuran awak ni kekal mutu dia. Apa yang perlu awak lakukan? Proses penyejukan. Proses penyejukan ni, proses penyejukan serta-merta. Perlu dilakukan sebelum hasil tuaian tu disimpan. So proses ini dinamakan proses pra penyejukan. Apa kepentingan proses pra penyejukan ni? Proses ni perlu dilakukan secepat mungkin. Sebab apa? Sebab kita nak keluarkan haba dalam sayuran yang baru dipetik. Awak tanya cikgu, sebab apa? Ada haba ke dalam sayuran? Sebab sayuran ni dia menjalankan proses respirasi. Proses respirasi ni dia keluarkan wap air. So dia ada haba. So kita perlu keluarkan haba dia, supaya sayuran tu akan kekal segar. Selain itu, tujuan dia untuk sentiasa pastikan suhu dia menurun ke paras suhu simpanan. Kalau semakin rendah suhu maksudnya semakin sejuk. Kalau suhu tu semakin naik maksudnya semakin panas. So selepas proses pra penyejukan, barulah hasil tuaian tu kita pindahkan ke bilik sejuk. Untuk penyimpanan yang seterusnya. Apa kelebihan kita lakukan kaedah pra penyejukan ni? Pertama, mengurangkan degradasi enzim dan aktiviti respirasi. Sebab kalau aktiviti respirasi ni diteruskan, dikuatiri sayur-sayuran awak ni dia akan semakin layu dan kekuningan. Maksud dia semakin masak lah. Kalau buah masak, so kalau sayur dia akan takut dia semakin layu dan kekuningan. Kedua, mengelakkan kehilangan air. Ataupun sayuran awak tu semakin kelayuan. Yang ketiga, mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma pereput seperti kulat atau bakteria. Yang keempat, mengurangkan penghasilan etilena ataupun ejen pemasakan. Maksudnya macam tadilah. Dia semakin sayur awak semakin layu. Ada dua kaedah pra penyejukan kat sini, iaitu menggunakan pendingin udara. Yang kedua, menggunakan pendingin air. Kita tengok kaedah penyejukan pendingin udara. Dia merupakan kaedah yang biasa dan murah. Macam mana kaedah ini dilakukan? Kaedah ini kita letakkan sayur-sayuran dekat bilik sejuk. Di mana sayur-sayuran tu kita bungkus, dan disusun dalam bilik tersebut lah. Dan perlu pastikan ada ruang antara bekas tersebut. Sebab apa? Untuk pastikan pengudaraan sejuk ni dapat meliputi keseluruhan tempat. So
Okey, kaedah ini sesuai untuk sayur-sayuran jenis buah. Okey, apa contoh kaedah sayuran jenis buah? Okey, macam tomato, carrot. Okey. Okey, macam mana cara penyujukan pendingin udara ni? Okey. Okey. Okey, pertama kita alirkan udara sejuk. Okey, awak nampak ada dekat aircon tu, dekat gambar foto 2.56 tu. Okey, kita alirkan ada aliran udara sejuk kat situ. Okey, kita alirkan udara 0 darjah Celsius pada hala laju yang tinggi. Okey, kita direct kepada tanaman tu selama 8 minit ke 10 minit dan pastikan bekas bekas tu kita susun dengan teratur supaya tanaman awak tu dapat peredaran udara yang maksimum. Okey, so kemudian yang paling penting kita kena periksa kelembapan sayur-sayuran awak tu supaya dia tidak kehilangan air. Okey, semasa pendingin udara tu dipasang. Okey. Okey, kaedah penyejukan pendingin air. Okey, tadi kita tengok kaedah penyejukan pendingin udara. Okey, macam mana proses menggunakan kaedah penyejukan pendingin air? Okey, cara dia adalah kita sayur-sayuran yang kita baru tuai tu, kita siram dia ataupun kita rendam dalam air sejuk. Okey, dengan suhu dia 2 darjah Celsius. Okey, selama 5 minit hingga ke 10 minit. Okey, air sejuk ini dia akan keluarkan haba panas daripada hasil tanaman tersebut. Okey, kaedah ini sesuai untuk sayur-sayuran daun. Okey, tadi kaedah penyejukan pendingin udara tadi dia sesuai untuk sayur-sayuran jenis buah. Okey, untuk pendingin air, penyejukan pendingin air ni dia lebih kepada sayur-sayuran jenis daun. Okey, selepas proses pra penyejukan ini yang tadi cikgu terangkan yang udara dan air ni, sayur-sayuran ni boleh terus disimpan ke tempat penyimpanan untuk kita nak pasarkan. Okey, tengok jadual 2.25 tu. Boleh tengok jenis-jenis sayur-sayuran dan suhu kelembapan dan tempoh simpanan yang sesuai untuk sayuran tersebut. Awak boleh baca sendiri. Okey, sekarang kita tengok bagaimana cara penyimpanan padi, jagung, kokok, lada hitam dan kelapa sawit. Okey, pertama kita tengok bagaimana cara penyimpanan padi. Okey, padi ni perlu kita keringkan. Kemudian kita bersihkan dulu daripada bendasing. Bendasing tu maksudnya benda-benda yang tak perlulah. Contoh dia batu, benih rumput, tanah, batang padi sebelum kita simpan ke tempat yang sesuai lah. Semasa penyimpanan tu, mutu beras kita kena kawal. Sebab apa? Kita nak pastikan kualiti dia terjamin. Antara perkara yang perlu kita bagi perhatian yang sepatutnya, kita perlu simpan padi ni pada suhu yang rendah, iaitu kurang daripada 5 darjah Celsius. Sebab apa? Untuk mengelakkan padi menjadi tengik. Tengik ni macam bau tengik lah kan. Kedua, kalau kita simpan secara pukal, maksudnya pukal ni kita simpan dalam kuantiti yang banyak. So kita kena pastikan pengudaraan dia terbaik. Dan pastikan suhu dan kelembapan juga elok lah. Untuk keseluruhan tempat yang kita nak simpan tu. Untuk penyimpanan jagung, dia tak rumit lah. Untuk penyimpanan jagung senang je.
Okey, untuk pasaran tempatan, kalau kita nak pasarkan dalam tempoh yang singkat, okey, kita pungut hasil jagung tu pada waktu petang. Okey, lepas tu, okey, tongkol jagung tu kita isi dalam raga lah ataupun guni. Okey, lepas tu kita angkut ke destinasi yang kita nak bawa untuk kita pasarkan tu lah. Okey, selalunya kita kita pungut pada waktu petang. Okey, lepas tu kita hantar pada sebelah malam. So, pada keesokan harinya kita boleh buat, kita boleh pasarkan lah. Okey. Okey, untuk penyimpanan koko, okey. Pertama kita perlu lakukan kerja-kerja penyisihan atau pengasingan koko kering daripada koko-koko yang mempunyai ciri-ciri yang tidak elok seperti biji delepeh, biji selati, ataupun biji yang tak diperam. Kita tengok dia ada berkulat, ada berkumpal, dia dah bercambah, dan biji tu dah diserang dengan serangga perosak. So kita perlu lakukan pengasingan. Okey, selepas kita buat pengasingan tu, kita masukkan ke dalam guni jut. Gambar awak boleh tengok kat bawah tu, gambar foto 2.57. Itu adalah contoh guni jut. Biji-biji koko ni kita masukkan dalam guni jut. Tempat penyimpanan biji-biji koko, kita kena pastikan pertama suhu dan persekitaran dia baik. Dia tak terlalu lembab sebab kalau lembab dikuatiri akan ada bakteria, ada serangga perosak lah. Yang kedua, bebas daripada serangga perosak, kulat dan lain-lain. Itu disebabkan kalau lembab, dia akan menyebabkan akan ada serangan perosak, kulat. Kemudian tidak bercampur dengan hasil tanaman yang lain. Kemudian kita simpan dalam guni jut. So kemudian kita letakkan guni atas para kayu. Dan pastikan pencahayaan itu sesuai. Dan dia tidak terlalu gelap. Kemudian kita pergi kepada penyimpanan lada hitam. Macam mana penyimpanan lada hitam ni? Buah lada hitam, yang dah kita tuai tu, kita kena keringkan dekat atas pelantar. Lepas tu kita jemur dekat bawah matahari. Kemudian, biji buah lada hitam ni, kita keringkan secukupnya. Sebab apa? Biasalah untuk elakkan kerosakan akibat serangan kulat. Kemudian biji benih, biji buah lada hitam yang telah dikeringkan secukupnya. Dan pastikan tahap kelembapan dia hanyalah 12%. Kita masukkan ke dalam beg-beg plastik untuk elakkan kelembapan dia tu naik. Maksudnya kalau lagi lembab tadi macam cikgu cakap lah, takut ada serangan kulat. Kemudian dah selesai dah lada hitam. Kan kalau lada hitam ada juga lada putih. Dalam masakan tu selain lada hitam, ada juga lada putih. So macam mana kita nak proses lada putih ni? Lada putih ni macam mana kita nak buat? Kita rendam lagi biji buah lada hitam tu. Kita rendam selama beberapa hari sampailah kulit buah tu mereput keseluruhannya. So macam mana kita nak kemudian buah akan dicuci bersih. Sebab kita nak buang kulit-kulit yang sisa-sisa kulit yang tertanggal tu lah, yang tadi sebab kita dah rendam, so kulit dia tercabut. So lepas tu kita lakukan proses untuk buang kulit dia secara keseluruhan lah. So kemudian lada putih ni
kita jemur sampailah kering dan pastikan sama juga tahap kelembapan dia hanyalah 12%. Okey, so lepas tu okey, dah kering, kita simpan dalam beg plastik untuk elakkan penyerapan kelembapan. Okey, last sekali kita tengok penyimpanan kelapa sawit. Okey, BTS. BTS tu apa? Okey, kita dah belajar dah sebelum ni. BTS ialah buah tandan segar. Okey, buah tandan segar ni, okey, kita nak buat macam mana? Okey, kita angkut dia, kita kumpulkan dia ke kilang pemprosesan dalam tempoh apa? Lepas kita tuai tu, kita terus kumpulkan dan kita pastikan kita terus hantar ke kilang dalam masa 24 jam. Okey, sebab apa? Sebab kita nak kurangkan peningkatan free fatty acid. Okey, dan untuk mengurangkan maksudnya free fatty acid ni dia boleh menyebabkan kualiti minyak tu kurang. So, kita kena pastikan dalam tempoh 24 jam selepas dituai, terus hantar ke kilang untuk pemprosesan. Kita masuk bab 2.3.3 yang last sekali untuk tajuk di bawah tajuk 2.3. Okey, faktor yang mengekalkan kualiti hasil tanaman. Okey, ada 4 faktor. Yang pertama, kelembapan, kedua suhu, ketiga pengudaraan dan last sekali tempoh penyimpanan. Okey, hari ni cikgu nak terangkan. Okey, yang pertama kelembapan. Okey, kelembapan bermaksud apa maksud kelembapan bandingan? Okey, awak kena hafal ni. Okey, selalu dia keluar dia akan tanyalah soalan. Okey, maksud kelembapan bandingan ialah kandungan air dalam udara. Okey, kelembapan relatif dekat tempat penyimpanan hasil sayur-sayuran ni hanya perlu dikekalkan antara 90% sehingga 95%. Okey. Sekiranya kelembapan bandingan dia rendah, okey, apa efek dia? Okey, akan menyebabkan sayur-sayuran awak tu layu, okey, dan ringan. Okey, kalau kelembapan bandingan yang tinggi pula, okey, akan menggalakkan pertumbuhan kulat dan bakteria. Dan okey, bijirin perlu disimpan dalam tempat yang kering. Okey, apa contoh bijirin? Macam padi, jagung. Okey, kandungan kelembapan bijirin perlu dikekalkan. Okey, perlu dikekalkan antara 12% sehingga 14%. Okey, kemudian kita pergi kepada suhu. Okey, suhu tempat penyimpanan yang baik adalah antara 1 hingga 2 darjah Celsius. Okey, kalau suhu terlalu rendah, okey, kalau kita simpan, contoh kita simpan sayur dekat tempat pembekuan, contoh dekat atas sekali, boleh menyebabkan sayur awak tu rosak. Okey, sebab itulah dalam peti ais, okey, suhu kalau untuk sayur-sayuran tu kita letakkan dekat bawah sekali tempat sayur. Okey, kita tak boleh letak atas sekali. Okey, sebab dia dah set dah. Okey, kat suhu yang atas sekali tu dia tak sesuai untuk sayur-sayuran. Okey, yang tu di bawah 0 darjah Celsius. Okey, kalau bawah sekali tempat sayur-sayuran tu antara 1 hingga 2 darjah Celsius. Sebab itulah kalau sayur-sayuran letak kat tempat freezer tu, esok awak letak tu, esok tu dia dah dia tak elok lah. Okey. Okey, kemudian okey, sayur suhu yang rendah boleh mengurangkan kadar respirasi. Okey, maksudnya suhu yang antara 1 darjah Celsius hingga 2 darjah Celsius ni lah boleh melambatkan proses penuaan dan pematangan hasil tanaman. Okey, kemudian kita pergi kepada pengudaraan. Okey, pengudaraan ni pun adalah faktor yang paling penting untuk kita simpan hasil tuaian kita. Okey, peningkatan suhu semasa tempoh penyimpanan ni,
okey, ataupun biological heating, okey, akan menyebabkan pertumbuhan bakteria, kulat, hama atau serangga berlaku. Okey, kalau pengudaraan kurang baik dekat tempat penyimpanan boleh menyebabkan kelumpukan bijirin ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil clumping yang menggalakkan pertumbuhan kulat. So, untuk menstabilkan keadaan ini, udara yang lembap perlu kita sedut keluar dari ruang penyimpanan. Okey, kaedah ini perlu untuk untuk pastikan ruang penyimpanan tu ada pengudaraan yang baik. So, contoh dia kalau tanaman bijirin, contoh dia beras, jagung. Kita perlu simpan dalam bekas kedap udara atau bekas plastik yang dimampatkan. Maksudnya kita buang udara tu. So, tanaman bijirin tu akan lebih kekal lama. Tempoh penyimpanan. Tempoh penyimpanan untuk sayur-sayuran ni selalunya dia tak lama lah berbanding dengan bijirin. Bijirin ni apa tadi cikgu kata dah? Jagung. Padi. Tempoh dia tak lama sangat. Berbanding sayur-sayuran ni berbanding bijirin. Tempoh penyimpanan ni dipengaruhi oleh apa? Kelembapan bandingan dan kandungan kelembapan dan suhu. Dan juga bergantung kepada jenis tanaman atau bijirin yang disimpan. Bagi bijirin, kita perlu keringkan semula untuk kekalkan kandungan kelembapan dia hanyalah antara 12 hingga 14 darjah Celsius. Bijirin yang disimpan, perlulah kita kontrol dia punya kandungan kelembapan dia, suhu, sebab kita pastikan bijirin tu dorman. Dorman tu apa? Dorman ni maksudnya dia tak menjalankan proses respirasi dia dan keadaan metabolisme dia tidak aktif. So keadaan ini akan merencatkan respirasi aerobik dia. Respirasi tu tak jalan lah. So menyebabkan bijirin ni dia tidak membebaskan karbon dioksida serta wap air. Proses respirasi itu tak berjalan. So, kandungan kelembapan dan suhu dia akan kekal seperti asal. So, kita kena kontrol kalau bijirin, kita kena kontrol kelembapan dia. So, dia punya insya-Allah dia punya kualiti bijirin dia akan kekal lama.